Menarik hari ini, 5 ahli Parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri bukan rasuah. Shah Rezan sifatkan komitmen BN bukti jadikan DAP kambing hitam adalah gagal. PAS tidak pernah isytihar bermusuh dengan UMNO. UMNO perlu kekal dalam kerajaan perpaduan jika tidak mahu pengaruhnya merosot. Amanah ingatkan pendirian PAS berhubung kenyataan anti-Israel dalam kerajaan terdahulu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari 8 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Berita sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said memaklumkan keputusan 5 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri tidak boleh dianggap sebagai rasuah. Katanya ia boleh dianggap sebagai rasuah sekiranya Datuk Seri Anwar membuat tawaran sedemikian dalam usaha menjadi Perdana Menteri. 5 ahli Parlimen Bersatu terbabit ialah yang mendakwa bertindak sedemikian demi pengundi, terdiri daripada Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Azizi Abu Naim, Zahari Kecik dan Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal. Dalam pada itu, Azalina berkata, undang-undang sedia ada untuk membendung berita palsu sudah lapuk dan perlu disemak semula. Azalina berkata, rakyat tidak boleh hanya bergantung kepada undang-undang untuk membendung berita palsu, sebaliknya mesti mengawal diri sendiri. Pada 27 September lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan semula Akta Anti Berita Tidak Benar yang dimansuhkan pada 2019. Bagaimanapun, pada 2021, sebuah undang-undang diwatakan menetapkan denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun terhadap mereka yang menghasilkan, menerbitkan atau mengedar berita palsu. Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC-DAP Shah Rezan Johan berpendapat komitmen Barisan Nasional BN terhadap kerajaan perpaduan membuktikan cubaan segelintir pihak menjadikan parti itu sebagai kambing hitam selepas kalah PRK Kemaman adalah gagal. Katanya, semua analisis daripada pihak berkenaan bukan dibuat dengan niat baik tetapi mempunyai agenda. Pada PRK Kemaman, PAS menerusi Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempertahankan kerusi parlimen itu dengan majoriti 37,220 undi menewaskan calon BN Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Tambahnya, ia dilihat mudah bagi pihak yang mahu melihat perpecahan kerajaan perpaduan untuk menyalahkan DAP bagi kekalahan di Kemaman. Namun, komitmen BN dan UMNO khususnya terhadap kerajaan perpaduan membuktikan percubaan mereka untuk menjadikan DAP sebagai kambing hitam tidak berjaya. Bagaimanapun, Shah Rezan tidak menafikan keperluan untuk kerajaan perpaduan mengadakan postmortem susulan kekalahan pada PRK Kemaman 2 Disember lalu. Jangka hayat UMNO boleh berakhir apabila pilihan raya umum ke-16 PRU15 dilangsungkan nanti. Mursyidul Ampas Hashim Jassin meramalkan UMNO terkubur kerana ahli dan penyokong mereka didakwa menolak kerjasama dengan DAP. Namun jelas beliau, UMNO masih berpeluang diselamatkan sekiranya parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah. Katanya, majoriti akar umbi dan penyokong UMNO tidak sehaluan dengan Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelasnya, bantahan terhadap UMNO diterjemahkan dalam kegagalan UMNO mencatat kemenangan yang diharapkan dalam 6 pilihan raya negeri selain pilihan raya kecil di Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Baru-baru ini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata
parti itu terbuka untuk menjalinkan semula kerjasama dengan UMNO dengan syarat keputusan itu dibuat melalui platform PN yang turut dianggotai Bersatu. Ahmad Zahid kemudian secara terang-terangan menolak idea itu dan menggesa PAS supaya tidak bermimpi kerana UMNO masih belum bersedia untuk menjalin semula kerjasama berkenaan. Kata Hashim, sekiranya UMNO memutuskan untuk bekerjasama dengan PAS, sebarang formula kerjasama boleh difikirkan kemudian atas nama Perpaduan Ummah. Penganalisis politik berpandangan, UMNO perlu kekal dalam kerajaan perpaduan sekiranya tidak mahu pengaruhnya terus merosot. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, tindakan tegas perlu diambil terhadap pemimpin yang melawan arus. Malah beliau turut kurang bersetuju kesaan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil sebelum dipecat kemarin supaya parti itu mengkaji semula hubungan dengan DAP terutama dalam bergerak bersama. Menurutnya, parti itu perlu berada dalam kerajaan perpaduan dengan memainkan peranan membantu membangunkan negara selain memulihkan UMNO yang terjejas berperingkat sejak 2008. Bercakap kepada sebuah portal, beliau berkata, apabila UMNO menyertai kerajaan perpaduan, UMNO berpeluang memulihkan keyakinan dan menarik semula sokongan rakyat. Susulan kekalahan UMNO pada PRK Kemaman Sabtu lalu, Isham melancarkan kritikan yang mendakwa parti itu terus menerima penolakan orang Melayu kerana sudah tersasar daripada memperjuangkan Melayu dan Islam serta rela menjadi barwa DAP. Bagaimanapun, Mazlan berkata penentangan Isham terhadap kerjasama itu tidak perlu sehingga membawa kepada suatu perhimpunan agung khas kerana suaranya tidak mewakili majoriti ahli UMNO. Seorang lagi penganalisis politik, An Bumani Balan yang turut senada berkata, kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bukan mengejutkan, malah dijangka menang mudah kerana kawasan itu kubu kuat PAS. Justru katanya, UMNO tidak perlu terlalu memikirkan kekalahan terbabit, sebaliknya mara dengan memanfaatkan kedudukan dalam kerajaan bagi mendapat keyakinan orang Melayu. Pengerusi Biro Antarabangsa Amanah mengingatkan bagaimana PN yang pernah mentadbir Malaysia menyertai Expo Antarabangsa yang disertai Israel walaupun didesak agar menarik diri seperti langkah diambil Palestin. Menurut Raja Bahrain Shah Raja Ahmad, PAS juga sekadar mengikut tanpa mempersoalkan dasar yang dibuat Putrajaya ketika mereka berada dalam kerajaan. Katanya, ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, beliau turut menyokong penyelesaian dua negara, two-state solution, bagi menamatkan krisis Palestin dan Israel. Ia dinyatakan Perdana Menteri ketika itu, ketika Israel giat merobohkan rumah rakyat Palestin serta merampas tanah mereka untuk dijadikan bandar baru Yahudi. Ujarnya, itulah omong kosong Muhyiddin dan PAS tidak pernah bersuara sama ada di Parlimen atau melalui Duta Khas Timur Tengah yang bertaraf menteri. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menuduh kerajaan munafik berhubung isu Palestin. Untuk rekod, Duta Khas Timur Tengah yang dirujuk Raja Bahrain itu ialah Hadi Awang yang dilantik menggalas jawatan berkenaan selepas terbentuknya kerajaan PN pada 2020. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.